dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Tengah Malam. Baik, kita mulakan dengan berita gembira buat keluarga Malaysia. Kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum baharu RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Mei ini di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, langkah tersebut bagi membantu terutamanya golongan B40 dalam mendepani kenaikan kos sara hidup, dan ia akan berkuat kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat-syarikat besar dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kos sara hidup semakin meningkat. Ini akan menekan golongan 40. Saya mendengar perbahasan yang dibawa oleh para perwakilan dan keluhan rakyat di luar sana. Justru hari ini saya ingin mengumumkan di Dewan ini bahawa kerajaan telah meluluskan pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500. Pembayaran gaji minima ini akan bermula pada 1 hari bulan Mei 2022 ini. Mengambil kira impak pelaksanaan tersebut ke atas perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, pelaksanaan gaji minimum itu hanya melibatkan majikan sektor swasta yang mempunyai 5 orang pekerja atau lebih. Perdana Menteri berucap dalam sesi penggulungan naib Presiden UMNO pada Perhimpunan Agung UMNO di Pusat Dagangan Kuala Lumpur. Dalam perkembangan lain, sebanyak RM32 bilion akan dilaburkan bagi membangunkan Automotive High Technology Valley HTV di Proton City, Tanjung Malim, Perak. Jelas Perdana Menteri, ia bakal mewujudkan peluang pekerjaan sepanjang fasa pembangunan serta sepanjang fasa operasi. Hari ini saya ingin mengumumkan pelaburan baru sebanyak RM32 bilion bagi membangunkan Automotive High Technology Valley ataupun AHTV di Proton City, Tanjung Malim, Perak. Pelaburan daripada DRB Highcom ini bakal mewujudkan 370,000 peluang pekerjaan sepanjang fasa pembangunan serta 161,000 sepanjang fasa operasi. Tambah beliau, prestasi GLC dan GLIC semakin baik sepanjang tahun 2021. Ia dibuktikan dengan keuntungan yang dicatatkan Petronas sebanyak RM48.6 bilion berbanding kerugian RM1.137 bilion pada tahun 2020. Dalam pada itu, keadaan ekonomi negara juga dilihat semakin pulih dan bertambah baik dengan pengagihan dividen 6.1% dan LTAT sebanyak 4.1%. Kedua-dua dividen ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2018. Kembali memartabatkan bahasa Melayu. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka akan diperkasakan dengan DBP diberikan kuasa penguasaan. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, penggunaan bahasa Melayu juga perlu diperluaskan di pentas antarabangsa berdasarkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa. UMNO juga mesti menjuarai dalam memartabatkan bahasa Melayu seperti di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang juga termaktub di dalam Perlembagaan UMNO Pasal 3.5. Sudah tiba masanya kita perlu bangga dengan bahasa Melayu. Justru tidak ada sebab untuk kita rasa janggal berbahasa Melayu walaupun di pentas antarabangsa, kerana bahasa jiwa bangsa. Jelas beliau, ia termasuk penggunaan bahasa Melayu di papan-papan tanda. Sementara pelajar asing dalam negara turut diwajibkan mengambil subjek bahasa Melayu agar ia menjadi bahasa kedua ASEAN. Mengulas cadangan pembubaran Parlimen, Datuk Seri Ismail Sabri memberi jaminan perbincangan mengenainya akan dibuat bersama kepimpinan tertinggi UMNO dan anggota Kabinet sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya mendengar dengan tekun, memahami kehendak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dipersetujui,
beri saya bersama dengan Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden ataupun top 5 untuk membincangkan perkara ini. Boleh? InsyaAllah. Saya selepas top 5 membincangkan, kita akan bawa ke dalam MT untuk bincangkan bersama-sama. Cadangan tersebut timbul susulan 2 kemenangan besar UMNO pada pilihan raya umum Dewan Negeri Melaka dan Johor baru-baru ini. Baik, kerajaan komited menyelesaikan sebarang dakwaan penyalahgunaan kuasa maupun konspirasi. Ini termasuk siasatan terhadap RCI tabung haji yang dijangka selesai penghujung Julai ini. Saya memberi janji kepada perwakilan sekalian. Jika ada kesalahan dikesan, saya pasti akan ambil tindakan kepada Tommy Thomas. Yang kedua, mengenai penyelewengan tabung haji. Kita telah menubuhkan RCI tabung haji dan kerajaan tidak akan menyembunyikan apa-apa, dan siasatan telah pun bermula sejak bulan Januari. Saya percaya siasatan ini dapat diselesaikan pada penghujung Julai nanti dan akan diumumkan kepada seluruh rakyat. Mengulas pengumuman Perdana Menteri itu, pakar undang-undang dan perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar berkata, penubuhan RCI tabung haji itu bakal menjawab persoalan rakyat berhubung isu berkenaan. Ini adalah satu langkah yang baik kerana ia bukan saja dapat menyerungkaikan kemulut ataupun menjawab soalan-soalan yang berlaku, malah dia akan meredakan ketegangan di antara kaum ataupun pelbagai golongan masyarakat. Jadi di sini saya harap bukan saja ahli tata kuasa yang dilantik ini merupakan orang-orang yang bebas serta berprinsip dan boleh dipercayai, malah susulan daripada siasatan ini diharap dapat menjadi asas jika perlunya berlaku pendakwaan. Terangkum dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Itu apa yang disifatkan kepimpinan UMNO terhadap ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sesi penggulungan Perhimpunan Agung UMNO. Memang kita berpuas hati lah. Ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri dan Presiden senada. Mana lepas Perhimpunan Agung ni, Perdana Menteri, Presiden UMNO dan juga perwakilan kita senada. Kan? Tidak ada masalah. Kan? Semua isu kita senada. Kan? Dan kita berterima kasihlah kepada Perdana Menteri kerana memberi pengumuman yang cukup hebat lah ni. Di antaranya adalah tentang wanita, tentang B40, tentang perjuangan untuk rakyat Malaysia. Maknanya Perdana Menteri mendengar rintihan rakyat melalui UMNO. Itulah antara perkara-perkara yang diminta, yang disuarakan bukan oleh para perwakilan Dewan, tapi wakil dan Dewan ini menyuarakan apa diinginkan oleh ahli parti dan rakyat. Soal-soal, termasuklah soal-soal berkaitan dengan gaji minima, soal pembelaan wanita yang berpisah dengan suami. Ini soal-soal rakyat. Itu bukti yang menunjukkan betapa pentingnya UMNO kembali pada kedudukan berkuasa sepenuhnya bagi membolehkan kita terus membela kepentingan rakyat. Well, saya rasa kita semua puas hati sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjelaskan hala tuju kerajaan dan diselarikan dengan kehendak parti. Ini penting untuk menjaga hati naluri rakyat sebab apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah tuntutan yang diminta oleh rakyat di seluruh negara. Baik, Perhimpunan Agung UMNO 2021 berakhir hari ini setelah berlangsung selama 4 hari bermula Rabu. Pada sidang medianya selepas selesai ucapan penggulungan, Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyimpulkan bahawa wujudnya keakraban dan musyawarah melibatkan kepimpinan tertinggi parti tersebut. Namun kita merasakan keakraban, kebersamaan ketiga-tiga pemimpin utama dalam UMNO ini bukan saja telah memperolehi
endorsement daripada ahli-ahli majlis tertinggi, tetapi kita merasakan konsep mesyuarah, konsep kesepakatan secara syura ini kami lakukan, biarpun ia tidak terdapat di dalam peraturan atau perlembagaan UMNO. Kami berlima mengambil inisiatif sendiri. Berhubung pilihan raya umum ke-15 PRU15, Datuk Seri Zahid berkata desakan untuk membubarkan parlimen tidak datang daripada UMNO, sebaliknya parti itu hanya memberikan saranan selepas mengambil kira beberapa faktor. Untuk itu tentunya bagi pilihan raya umum yang ke-15, kami menghargai bahawa soal memahami peraturan yang ada, terutamanya dalam perlembagaan dan keputusan yang harus diambil oleh Kabinet, di mana keputusan Kabinet itu akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk dipersembahkan pada Tuanku. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan lawatan rasmi sulungnya ke Vietnam bermula esok hingga 22 Mac depan. Lawatan diadakan atas jemputan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Menurut kenyataan Bisma Putra, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh bagi menilai kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan 2021-2025 Perkongsian Strategik Malaysia-Vietnam. Kedua-dua pemimpin itu akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Mereka juga akan menyaksikan pertukaran dokumen termasuklah memorandum persefahaman MOU mengenai aktiviti kerjasama undang-undang dan MOU mengenai pengambilan, penggajian dan penghantaran pulang pekerja. Malaysia dan Vietnam turut bersetuju untuk meneroka kerjasama dalam bidang latihan diplomatik yang akan dizahirkan melalui satu surat niat. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan berasingan dengan Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam, Presiden Vietnam dan pengurusi Dewan Rakyat Vietnam selain sesi libat urus dengan komuniti perniagaan Malaysia dan bertemu keluarga Malaysia di negara itu. Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna KPDN HEP tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang dikesan menaikkan harga tepung tidak bersubsidi menjelang Ramadan dan Aidilfitri ini. Walaupun harga tepung tidak bersubsidi bukan barang kawalan, namun kenaikan tidak berpatutan adalah satu kesalahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan mereka yang berbuat demikian boleh didakwa mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jadi yang bertak subsidi itu kita kawal secara kita pantau. Kalau dia naik mendadak, tidak berpatutan, kita boleh kenakan tindakan. Sebab itu mungkin boleh dikatakan kesalahan dari segi mencatut. Jadi kita ada undang-undang anti pencatutan. Tapi kalau dia naik sikit, mungkin itu agak boleh dikatakan lebih rasional. Kita lihat dululah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program inisiatif digital peruncitan READY di Pulau Pangkur, Perak. Kanak-kanak yang belum menerima suntikan vaksin lebih berisiko terdedah kepada sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak MIS-C sekiranya dijangkiti COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun dapat mengelakkan mereka daripada mengalami gejala serius tersebut. Beliau yang bimbang dengan sikap ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka diberi suntikan vaksin berkata ketika ini kemasukan ke hospital untuk kanak-kanak sudah meningkat. Begitu juga di unit rawatan rapi ICU. Kanak-kanak yang tidak diberi suntikan vaksin, kalau dia kena COVID, peratusan yang kena MIC lebih tinggi. Lebih risiko MIC lebih tinggi. MIC adalah multi syndrome, multi inflammatory syndrome untuk kanak-kanak. Itu boleh jadi.
saya menyeru sekali lagi memohon supaya bapa bagi konsen ini. Kerana tanpa vaksin adalah lebih bahaya kepada anak-anak tu. Dengan vaksin ini dapat menurunkan kadar kes yang serius pada kanak-kanak juga. Tambahnya, peratusan kanak-kanak yang mengalami reaksi alergi selepas mendapatkan suntikan vaksin jenis Pfizer dan Sinovac juga dilaporkan amat rendah. Beliau ditemui selepas merasmikan program pelancongan domestik Mukim Semanggul, daerah Kerian di dataran Kampung Padang Lalang, Tebuk Pancur, Semanggul. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK merangka pelbagai strategi bagi meningkatkan jumlah kehadiran pelancong asing menjelang pembukaan sempadan negara pada 1 April ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri juga yakin penggiat industri pelancongan sudah bersiap sedia bagi menerima pelancong dari luar. Menurut beliau lagi, MOTEK memberi fokus kepada penganjuran acara perniagaan atau mesyuarat perniagaan, insentif persidangan dan pameran MICE. Terbaru, MOTEK berjaya membina acara MICE yang akan menarik kira-kira 7,000 peserta dari Dubai yang dijangka berlangsung Julai nanti. Di bawah kita punya strategi sekarang ini, kita insya-Allah kita menggunakan pendekatan tertentu. Terutama sekali kita ada MICE, Business Events. Business Events akan membawa seramai-ramainya dari luar negara. Tambahnya, ia sebahagian usaha MOTEK bagi mencapai sasaran kemasukan 2 juta pelancong ke Malaysia tahun ini dengan jangkaan perolehan pendapatan 8.6 bilion ringgit. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengesan ada pembekalan perkhidmatan telekomunikasi di Labuan tidak menyediakan perkhidmatan berkualiti. Pengurusinya Dato' Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik berkata, susulan kerja-kerja bekalan perkhidmatan yang tidak menepati sasaran perkhidmatan di beberapa kawasan mempunyai kelompongan dengan capaian internet sangat rendah. Menurut Dato' Dr. Fadullah, pengesanan dilakukan dalam satu lawatan dan pemeriksaan kualiti perkhidmatan kualiti secara lawak di 5 lokasi di mana pembekal tidak melaksanakan perkhidmatan sewajarnya. Justru kerja-kerja menaik taraf perkhidmatan oleh pembekal perkhidmatan kini dipantau SKMM dan sekiranya terdapat kelewatan dari jadual yang ditetapkan, penalti akan dikenakan. Sebabnya adalah peralatan yang perlu dibetulkan. Mungkin makan masa 3 hari. Dan kita pantau, sudah cukup 3 hari. Kalau tak repair, kenalah penalti. Ada yang mungkin kata memerlukan masa sebulan. Kita pantau sebulan. Kalau tak siap dalam sebulan, penalti lah juga. Beliau terdahulu melawat Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PD di Kampung Sungai Labu, Labuan. Baik, Pulau Pangkor menjadi pulau peruncitan digital pertama negara di bawah program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan READY. Tujuannya bagi membantu peniaga kecil supaya tidak ketinggalan dalam dunia digitalisasi perniagaan dengan melibatkan diri menerusi model baharu perniagaan secara digital. Setakat ini, 61% daripada 741 peniaga di Pulau Pangkor telah berdaftar di bawah program READY. READY di Pulau Pangkor ini adalah pulau pelopor digitalisasi READY di Malaysia lah. Jadi di sini ada jumlah peniaga sekarang saya ada fahamkan 741. Jadi setakat ini jumlah yang daftar dengan READY sudah mencapai sampai 451. Jadi 60% lah, 61% sehingga 18 Mac ini. Ini adalah boleh dikatakan perkembangan yang baik lah. Mereka ini bersama dalam kita menjayakan inisiatif digitalisasi secara cashless transaksi nanti. Bagi merancangkan usaha tersebut di Pulau Pangkor, Kementerian menerusi Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan SPIP akan memberi insentif RM20 kepada 500 orang pengguna untuk ditebus menerusi aplikasi e-wallet terpilih. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi menyasarkan penghasilan latex mencecah 200,000 tan setahun dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ia dilaksana menerusi program koridor latex Pantai Timur.
Kira-kira 200,000 pekebun getah di Kelantan, Terengganu dan Pahang dianggar terlibat. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berkata negara memerlukan sekurang-kurangnya 400,000 tan susu getah setahun. Namun setakat ini hanya mampu menghasilkan kurang daripada 10% daripada permintaan iaitu 32,000 tan setahun. Kita memberikan insentif kepada pekebun-pekebun kecil getah agar mereka lebih tergalak, menggalakkan mereka untuk terus berusaha untuk fokus kepada pengeluaran latex. Tak payahlah buat kad lam ke apa ke, sini kita nak mereka fokus untuk keluarkan latex. Jadi keluarkan latex ini pendekatan cara buat kerjanya pun harus sistematik, harus tersusun dan teratur. Jadi ini LGM mesti memberikan mereka SOP kaedah bagaimana hendak menguruskan ladang yang khusus untuk keluarkan latex. Beliau ditemui di Majlis Pelancaran Insentif Pengeluaran Latex IPL di MHJ Enterprise Bukit Bunga, Tanah Merah, Kelantan. Pulau Pinang menjadi negeri kelima terlibat dalam program Jeraya Wara Dasar Kebudayaan DECAN anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Objektifnya mempromosi dasar tersebut kepada komuniti. Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan MOTEK, Dr. Tan Awang Besar berkata penggiat seni dari agensi kerajaan dan swasta antara yang terlibat. Ini penting kerana mereka berperanan menggerakkan aktiviti seni dan budaya dalam negara. Jeraya Wara adalah program yang mana kita merakyatkan dasar kebudayaan negara kepada komuniti, terutamanya para penggiat-penggiat seni budaya. Yang lebih penting sebab mereka adalah yang akan menjadi penggerak kepada seni budaya warisan, dan mereka harus faham bagaimanakah dasar ini mempunyai pertalian dengan mereka, sebab kita nak denyut nadi dasar kebudayaan ini sampai kepada peringkat akar umbi. Dalam pada itu, Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang, Syafi C. Embi berkata pihaknya giat merancang pelbagai program untuk perkasa warisan di negeri itu. Bila kita lihat balik pasal DECAN ni ataupun matlamat yang ni, kita melihat semula kebudayaan yang terdapat di sini di negeri Pulau Pinang. Di negeri Pulau Pinang terdapat banyak seni dan budaya, tapi cuba kita nak tengok semula apakah kebudayaan ataupun seni itu yang kita boleh angkat semula. Itu satu lagi, kita pun tahu sedia maklum bahawa 2 tahun ini kita terkena pandemik COVID-19. Jadi kita tahun ini kita nak menggerak semula untuk program-program seni budaya kepada penggiat-penggiat yang mungkin terkesan daripada COVID-19 ini. InsyaAllah kita merancang beberapa program yang bersesuaian. Baik, kita ke kejohanan All England 2022. Impian jaguh persorangan lelaki negara Lee Jizia untuk mempertahankan kejuaraan tahun lalu musnah di tangan pemain bukan pilihan dari India, Lakshya Sen, dalam pertarungan 3 set 21-13, 12-21, 21-19 di separuh akhir sebentar tadi. Penganjuran perlumbangan Grand Prix Formula 1 F1 di Malaysia perlu diteliti sebaik mungkin kerana ianya melibatkan kos yang besar. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan membawa kembali perlumbaan tersebut ke negara ini sekiranya mendapat bantuan daripada syarikat swasta. Kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan berprestij tersebut adalah pada 2017 sebelum kontrak penganjuran tidak dilanjutkan berikutan pulangan yang mengecewakan. Jumlah untuk mendapatkan F1 datang ke Malaysia ini dianggarkan menggunakan kos hampir ataupun lebih 200 juta ringgit. Jadi tentunya dalam waktu sekarang ini wang itu boleh kita gunakan untuk banyak lagi perkara-perkara lain yang lebih
mencengkam rakyat sekarang ni dari segi ekonomi dan nak membuka balik negara kita dalam keadaan selepas dihimpit teruk oleh pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ipoh. Sebelum ini, nama Malaysia menjadi antara negara yang dikaitkan dengan penganjuran sukan itu bagi menggantikan Grand Prix Rusia yang dibatalkan susulan pencerobohan ke atas Ukraine. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Mohan Chinasami, selamat malam dan salam keluarga Malaysia.